Ya, sementara minggu lalu kita menyaksikan 2 tahun Kerajaan Madani dan juga sambutannya. Ini merupakan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melihat idea Kerajaan Madani diterjemahkan dan diselahkan dalam peringkat setiap kementerian. Jadi pada hari ini bersama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI, bersama dengan saya Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Yusof Abdal, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Datuk? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk di sebalik kesibukan proses undian di Dewan Rakyat dan juga penggulungan semalam. Dilakukan oleh Yang Berhormat Datuk. Ada kesempatan untuk hadir bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Datuk. Tapi kita mulakan dahulu Datuk ya. Tadi saya mulakan dengan setelah 2 tahun penubuhan Kerajaan Madani di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi hasrat, idea dan juga gagasan yang cuba dibawa oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar dalam konteks sains, teknologi dan inovasi, ini mungkin molek untuk kita mulakan sebagai mukadimahnya Datuk. Ya, pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada RTM atas undangan sekali lagi hadir ke Selamat Pagi Malaysia. Kalau ikutkan, ini adalah kali kedua saya bersiaran bersama dengan dengan saudara Ismail. Ini pertama kali saya kita bersama dengan ada lagi Ismail. berterusan lagi insyaallah. Ya, insyaallah. Sememangnya saya pun agak teruja juga dan gembira dan berhati dapat bersiaran pagi ini bersama saudara Mail yang sinonim dengan dunia penyiaran dan pengacaraan ini. Untuk makluman Mail, saya baru setahun menjadi Timbalan Menteri MOSTI. Sebelumnya saya adalah Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Ya, waktu itu ya memang situasinya agak berbeza. Namun transisi ini sebenarnya tidak sukar untuk memenangkan kedua-duanya mempunyai kaitan dan sinergi yang serupa. Jadi sepanjang 2 tahun berada di kementerian yang berbeza, saya dapat melihat dan memahami bagaimana gagasan dan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terhadap bidang sains, teknologi dan inovasi negara di bawah pimpinan beliau. Jadi soal contoh hasratnya, pertama saya nak menyentuh di mana antara hasrat Perdana Menteri yang memastikan sains dan teknologi dan inovasi ini adalah menjadi satu yang inklusif dan dapat memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat, termasuklah luar bandar dan golongan rentan. Kedua, Yang Berhormat ingin menjadikan Malaysia sebagai negara berteknologi tinggi dan hub inovasi global dengan fokus kepada pembangunan mampan ekonomi digital dan kesejahteraan rakyat menerusi sektor-sektor strategik seperti bioteknologi, kecergasan buatan, AI dan teknologi hijau yang boleh meningkatkan kedudukan Malaysia dalam Global Index Innovation Index ataupun GII melalui penekanan aspek seperti ekspor teknologi tinggi dan pengkomersialan inovasi tempatan. Dan seterusnya kita menyentuh pula yang kita tahu tentang gagasan yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Antaranya ialah pertama, pelan tindakan KL20 dan inisiatif untuk meletakkan Kuala Lumpur sebagai hub teknologi, yang mana perancangan jangka panjangnya untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai pusat teknologi ASEAN, termasuk inisiatif yang melibatkan pelaburan dan ekosistem startup dan juga teknologi canggih. Keduanya menyentuh soal pembangunan teknologi berfokuskan rakyat yang menjadikan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat, terutamanya melalui program-program seperti Kampung Angkat Madani yang menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah tempatan. Gagasan yang antara yang saya dapat amati pada Yang Berhormat Perdana Menteri iaitu keseimbangan, meletakkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang mana membangunkan teknologi yang bukan sahaja meningkatkan daya saing ekonomi, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan rakyat, termasuk melalui program seperti MyGenome, iaitu satu pendekatan untuk bidang perubatan dalam sektor kesihatan. Dan gagasan yang keempat yang saya rasa Yang Amat Berhormat telah tekankan, iaitu berhubung kait dengan sains teknologi untuk meningkatkan keterjaminan makanan. Contohnya, antara inisiatif yang MOSTI telah lakukan ialah mengembangkan varieti padi baru
iaitu untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan negara dan mengurangkan ketergantungan kita kepada import menerusi pembangunan benih padi yang kita panggil MR152 dengan menggunakan teknologi nuklear yang meningkatkan hasil tanaman dan lebih berdaya saing. Ya, amat menarik kalau boleh digarapkan kembali kerana idea utama dan gagasan itu adalah antara apa yang telah pun dilakukan oleh pihak MUSTI selama ini. Namun sebegitu, ini kesempatan yang terbaik Yang Berhormat Datuk untuk kongsikan pencapaian dan juga kejayaan berimpak tinggi yang telah dicapai oleh MUSTI sepanjang 2 tahun di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang Berhormat Datuk. Ya, sepanjang 2 tahun yang lalu, walaupun saya berada dalam 2 kementerian yang berbeza, tetapi saya ingin menyentuh soal kejayaan MUSTI di mana kita telah berjaya melaksanakan usaha bagi meningkatkan pencapaian negara khususnya di bidang sains, teknologi dan inovasi yang dimanfaatkan apa-apa yang diamanahkan kepada kita sebagai satu kementerian. Pencapaian MUSTI 2 tahun di bawah Kerajaan Malaysia Madani, pencapaian yang pertama yang saya boleh sentuh ialah berhubung kait dengan kedudukan Malaysia dalam sudut pandangan penyelesaian dalam Global Innovation Index GII, yang mana Malaysia telah berjaya menaikkan statusnya ke tangga ke-33 paling tinggi ini sejak 2016. Sebelum ini kita jauh sorot dalam GII dunia. InsyaAllah Komisi akan meneruskan usaha untuk bekerja keras bagi membolehkan negara mencapai sasaran berada di kedudukan antara 30 negara teratas dalam indeks inovasi global atau GII menjelang tahun 2025. Malah kalau kita lihat juga seperti yang saya sebut awal tadi, di bawah GII ini juga telah meletakkan Kuala Lumpur di tangga ke-93 dalam senarai 100 terbaik kluster sains dan teknologi dunia ini. Manakala pencapaian yang kedua ialah menerusi pengujudan Malaysian Innovation Index yang hampir sama dengan global. Cuma ini cuma dibuat untuk khusus bagi tujuan kita menghadapi proses pembangunan, iaitu untuk bertujuan mewujudkan satu profil ekosistem inovasi bagi setiap negeri di negara kita. Ini penting bagi tujuan mengukuhkan ekosistem inovasi di semua negeri ini, dan secara tidak langsungnya ia akan juga membantu dan memberikan gambaran sebenar dan kesan terhadap prestasi kedudukan Malaysia dalam Global Innovation Index pada masa akan datang. Pencapaian ketiga pula iaitu dalam hal Plan Hala 7 yang kita sebut ARDAIS ataupun dalam bahasa Melayunya penyelidikan pembangunan, inovasi, pengkomersialan dan ekonomi negara. Panjang tu sebut. Tapi short-formnya ialah ARDAIS. Strategi Plan Hala 7 ARDAIS dirangka untuk tujuan memperkukuhkan pembangunan inovasi dan teknologi Malaysia dan diunjurkan akan dapat menyumbang lebih kurang RM9.21 trilion ringgit kepada keluaran kasar negeri keluaran dalam negeri kasar atau KDNK negara menjelang tahun 2030 insya-Allah. Dan ini dapat kita capai melalui beberapa platform seperti Match, NTIS ataupun nama penuhnya Sandbox Innovation dan Teknologi Nasional dan My Hackathon. Pencapaian yang keempat iaitu kita telah berjaya juga menganjurkan satu sidang kemuncak tahunan pengkomersialan Malaysia atau MCOI Summit yang mana bertujuan untuk mempercepat dan meraihkan pengkomersialan penyelidikan, pembangunan dan inovasi R&DI di Malaysia dalam usaha memacu negara ke arah menjadi peneraju serantau dan inovasi. Perdana Menteri juga telah melancarkan satu portal yang kita namakan Commercialization Single Access atau CSA, yang mana yang dipelopori oleh Maranti ataupun nama penuhnya Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation. CSA adalah merupakan satu platform pusat yang mempermudah proses pengkomersialan, meningkatkan kecekapan operasi dan juga mempertingkatkan pengkomersialan pendidikan serta inovasi di Malaysia. Manakala pencapaian kita yang kelima iaitu
pelancaran Pelan Tindakan KL20. Inisiatif ini juga bertujuan memacu aspirasi high growth dan high value ataupun short formnya HGHV negara yang berasaskan teknologi dan digital. Mesti juga melancarkan My Startup sebagai tertingkap tunggal ataupun kita panggil single window untuk bangunkan ekosistem syarikat pemula atau startup negara sebagai sebahagian daripada usaha untuk jadikan Malaysia sebagai hub syarikat pemula digital serantau dan global. Startup company. Startup company. Ini antara usaha kita. Pencapaian yang keenam pula, iaitu kita telah mewujudkan satu dasar yang kita panggil dasar inovasi sosial. Dibangunkan ini sebagai panduan holistik untuk menyokong ekosistem inovasi sosial kita dan tujuannya untuk memastikan pembangunan negara dapat dipacu secara inklusif di mana impak positif dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat melalui penerapan STI iaitu Sains Teknologi Inovasi yang berasaskan isu setempat dan teknologi tempatan. Manakala pencapaian kita yang ketujuh melalui NBio Showcase 2024 di mana lebih kurang 520 syarikat dalam bidang bioteknologi dan bioekonomi telah mendapat bantuan daripada Bioeconomy Corporation. Bantuan ini termasuk sokongan untuk syarikat berstatus Bionexus, syarikat dalam Biobased Accelerator atau BBA dan syarikat yang menjalankan projek bioteknologi yang berimpak tinggi. Dan kejayaan yang saya boleh sebut yang membanggakan kita ini iaitu di mana kita telah berjaya melahirkan satu syarikat yang berstatus unicorn. Unicorn ini maksudnya bila syarikat berjaya mencapai tahap perniagaan hingga ke peringkat mencapai RM 1 bilion. Melebihi 1 bilion. Ya, 1 bilion ke atas. Dia akan mendapat status unicorn dan nama syarikat itu ialah Alps Global Holding Berhad yang menjadi sebuah syarikat bioteknologi pertama di negara kita ini mencapai status tersebut pada Julai yang lalu. InsyaAllah bagi kita mesti kita akan teruskan usaha untuk mendapatkan lagi sasaran yang lebih dan pelaburan baru berasaskan bio dan bioteknologi melebihi RM 1 bilion ringgit. Dan pencapaian yang ke-8 Mail ini banyak sikit pencapaian sebab ini sebagai antara pencapaian antaranya ialah juga pengujudan teknologi AI. Kita telah berjaya melancarkan beberapa usaha kita atau inisiatif bagi memenuhi keperluan ekosistem teknologi AI, iaitu pertama kita wujudkan AI Sandbox dengan kerjasama NVIDIA bagi memungkinkan pertumbuhan 900 startup dan 13,000 bakat baru yang AI yang akan kita sasarkan tercapai menjelang tahun 2026. Dan keduanya juga kita telah berjaya melancarkan My AI Nexus dan penubuhan fakulti AI. Mungkin Mai ada dengar nama ni fakulti AI bagi pembangunan bakat mahir negara dalam bidang berkaitan AI. Dan yang ketiga, dalam masa yang sama kita juga telah melancarkan dan mewujudkan kod tadbir urus dan etika AI atau dipanggil AIGE. Ini yang kita perlukan sebab ia merupakan satu garis panduan dan rujukan kepada pemain industri dalam pembangunan teknologi AI yang kemudian telah boleh dikembangkan. Dia boleh digunakan pakai walaupun dia sebagai satu guideline saja atau garis panduan, tapi boleh kita kembangkan menjadi satu undang-undang AI selaras dengan perkembangan dan keperluan semasa kita. Dan yang terakhirnya yang saya dapat sebut di sini walaupun ada lagi beberapa iaitu pencapaian yang ke-9 pembangunan precision medicine, iaitu di mana usaha Musti bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjamin kesejahteraan kesihatan rakyat Malaysia melalui teknologi genetik iaitu kita panggil Projek My Genome dan bertujuan untuk mewujudkan data penjujukan genom rakyat sebagai rujukan rawatan kesihatan yang lebih jitu dan tepat. Ya, amat menarik apabila Musti meneruskan usaha penjujukan genom itu yang pun kita dengar dan juga kita kabarkan sedari dulu lagi berkenaan usaha ke arah itu. Jadi Yang Berhormat Datuk, itu adalah pencapaiannya. Saya kira lebih kurang 9 atau 10 pencapaian yang dikongsikan. Apa mungkin cabaran yang dihadapi oleh pihak Musti dalam usaha untuk memperkasa dan membudayakan sains, teknologi dan inovasi ini ke peringkat akar umbi, Datuk? Ya, memang ini satu usaha yang bukan mudah. Memang tentunya kita tidak
terkecuali daripada menghadapi cabaran-cabaran utama dalam usaha kita untuk cuba mengadaptasikan sains dan teknologi dan inovasi di kalangan masyarakat kita. Antara cabaran pertama kita iaitu berhubung dengan penyelarasan tadbir urus STI, di mana kita lihat pelaksanaan sains, teknologi dan inovasi ini STI di Malaysia melibatkan banyak pihak. Termasuklah kementerian, agensi, negeri-negeri dan sektor swasta tentunya. Kekurangan penyelarasan antara entiti ini yang telah sering menyebabkan pertindihan tugas itu. Maksudnya kita tak salah ada buat kerja yang sama dan juga ketidakcekapan dan dalam masa sama juga boleh menjadi pembaziran kepada sumber yang kita gunakan untuk hasrat pencapaian penyelarasan tadbir urus STI ini. Maka itu untuk hal ini juga telah menyebabkan kita sukar untuk mencapai STI, misi STI ini. Maka untuk tujuan penyelesaian mesti perlu memperkenalkan satu kerangka tadbir urus STI yang lebih berpusat dan inklusif dengan fokus kepada kolaborasi antara semua pemegang taruh. Cabaran yang kedua berhubung kait dengan pengurusan bakat STI. Ini juga antara perkara yang menjadi keutamaan kita lah, di mana kita semua dapat lihat bagaimana keadaan negara kita kini telah berdepan dengan masalah kekurangan pakar dalam segi sains, teknologi dan innovation ini. Dan ini berlaku atas beberapa faktor yang kita mungkin lihat sebagai sesuatu yang perlu kita cuba atasi, termasuklah berhubung kait dengan attraction, gaji yang lebih lumayan di lain tempat contoh. Dan ialah ini yang juga menjadi antara perkara cabaran yang kita perlu urus untuk supaya kekurangan bakat dan bidang STM menjadi yang satu halangan. Termasuklah kita dapat lihat di negara kita kini terdapat jurang antara kemahiran tenaga kerja yang ada dan keperluan industri-industri di negara kita. Brain drain atau juga kehilangan bakat itu dapat ketempatan telah berlaku di mana ramai yang berhijrah, terutamanya kalau di Johor dia banyak ke Singapura contoh misalan. Itu juga telah memburukkan lagi keadaan situasi di mana bakat-bakat ini perlu kita uruskan. Dan satu cabaran yang mana Malaysia agak sukar untuk membangunkan ekosistem STI yang berdaya saing di peringkat global oleh kerana kesan daripada ini. Maka itu dalam usaha untuk kita cuba mengatasi masalah ini mesti telah menubuhkan satu jawatan kuasa bakat untuk melihat cabaran ini di samping kita meningkatkan program-program pembangunan bakat, memupuk minat pelajar terhadap STI dari peringkat awal dan menawarkan insentif-insentif untuk mengekalkan bakat tempatan di negara kita. Untuk mengelakkan brain drain. Datuk, mungkin kesempatan masa ini yang berbaki sedikit saja lagi Datuk ringkasnya kerana kita juga kesetukan masa dalam konteks ini untuk kita terus saja kepada harapan Musti dalam melihat usaha memperkasa sains, teknologi dan inovasi ini perlu senada dan juga seiring dalam melonjakkan pembangunan negara dan juga perlu bergerak secara langsung dalam konteks memberi kesan kepada negara. Yang berhormat Datuk. Tentu harapan kita di kementerian ini ialah untuk menjayakan harapan Perdana Menteri kepada kita yang kita diletakkan amanah dan juga harapan masyarakat kita. Kita melihat bahawa kementerian saya ini adalah satu kementerian yang nampak macam tak popular juga lah. Ataupun tapi tugasnya besar. Tugasnya besar. Ramai mungkin tak dapat melihat potensi kementerian saya ini dari sudut kita nak membangun negara. Ada orang melihat kita ini sebagai too academic. Ataupun for that matter, kadang-kadang orang tengok kita ni lebih kepada soal penyelidikan saja. Tetapi sebenarnya Kementerian Musti ini adalah komited untuk memastikan sains, teknologi dan inovasi ini akan dapat terus kita perkukuhkan sebagai antara enjin utama pertumbuhan ekonomi negara dan dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat. Maka itu kita berharaplah agar semua inisiatif yang telah dan sedang dan terus kita usahakan ini dapat disambut baik oleh semua masyarakat dan supaya harapan
kita juga dan kerajaan kita dan harapan yang mahu Perdana Menteri supaya masyarakat kita ini dapat melihat tentang bagaimana sebenarnya sains dan teknologi boleh membantu negara. InsyaAllah. Dan hari ini kita lihat bahawa we are living in a world yang sudah berbeza zaman. Ya. Kalau kita lihat dulu kita cerita tentang mungkin hanya telefon di rumah, tak ada handphone. Sekarang with handphone segala-galanya tidak mustahil. Boleh jumpa siapa, boleh telefon bila-bila masa dan melalui handphone juga kita boleh berniaga. Itulah antara cabaran yang memang kita hadapi, tapi ini pula potensi yang orang kita tak dapat catch. That's why kita di bawah Musti ini akan cuba membawa satu pendekatan menjadikan sains, teknologi dan satu menjadi cara hidup kita. Baik, alhamdulillah. Dan juga kalau saya boleh tambah ni, sebelum kita akhirilah contohnya. Boleh. Saya harapkan juga bahawa melalui Musti kita ada satu slogan yang kita bawa yang kita mahu rakyat faham dan sama-sama kita menghayati, iaitu dalam Musti kita merakyatkan sains. Ini juga merakyatkan sains. So sains will become kita punya cara hidup kita dalam masyarakat ini, dan kita menginsankan teknologi so that people akan masuk kepada kefahaman tentang sebagaimana teknologi itu boleh kita gunakan untuk harapan masa depan kita dan negara serta mengarus peranakan inovasi. Alhamdulillah. Become a creative citizen. Ya, itu harapannya, Datuk. Saya kira itulah saya katakan tadi, Yang Berhormat Datuk sudah bersedia untuk kita panjangkan dalam segmen sejam, ya, mungkin dalam satu rancangan dan juga bual bicara yang lain. InsyaAllah ada kesempatan nanti. Yang Berhormat Datuk, terima kasih. Yang Berhormat Datuk bersama dengan kami mewakili pihak Musti. Terima kasih bersama dengan kami 2 tahun pencapaian Musti di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Madani. Terima kasih Yang Berhormat Datuk atas banyak jaya untuk perbahasan di Parlimen dan juga di Dewan Rakyat nanti. InsyaAllah kita akan bersua kembali dalam satu perbincangan yang lebih panjang. Terima kasih banyak. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini semuanya dalam Sahabat Pagi Malaysia.